Salam sejahtera. Oke, sekarang saya akan bentangkan kajian tindakan saya. Mula-mula saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Wong Siu Kung dari SJK Tukau. Tajuk kajian tindakan saya adalah mengembangkan pembinaan konsep pengumpulan semula dalam operasi tolak dengan kaedah Capstro. Ini tajuk yang saya pilih dalam operasi tolak lah, matematik tahun 3. Okey, sebelum mulakan kajian, kita kena kenal pastikan masalah kita dahulu lah. Okey, murid-murid saya, mereka tidak dapat menyelesaikan soalan penolakan yang melibatkan pengumpulan semula. Contoh soalan G, kesalahan mereka apabila 2 tolak dengan 4, mereka akan buat dengan terbalik. Maksudnya mereka akan tolak menggunakan nombor yang lebih besar, yang di bawah itu nombor 4 tolak dengan nombor 2 di atas. Okey. Kalau tengok nombor dekat tepi dia, di tempat nilai tempat puluh, mereka tolak dengan nombor 7 di bawah dengan nombor 6 di atas, mendapatkan hasil 1. Begitu juga di nilai tempat ratus, mereka akan tolak bukan dari sifar tolak 3, tetapi mereka tolak dari 3 hingga ke atas, dari bawah ke atas lah, nombor besar tolak nombor kecil, 3 tolak sifar, dapatkan jawapan 3. Jadi ini semua adalah salah lah. Okey. Kalau cara yang betul, mereka harus membuat pinjaman daripada nilai tempat yang lebih besar. Contohnya nilai tempat sah, mereka harus pinjam nilai dari nilai tempat puluh. Kalau puluh, mereka kena pinjam dari nilai tempat ratus. Ratus kena pinjam dari nilai tempat ribu. Okey. Hash, masalah yang sama juga. Mereka melakukan kesilapan sifar. Kalau yang betul lah, sifar tolak dengan 5, tapi mereka terbalikkan dia. Mereka tolak menggunakan nombor yang lebih besar di bawah, 5 tolak dengan sifar di atas. Walaupun jawapan sifar tolak 5 apabila dipinjamkan dengan nilai tempat puluh, 7 menjadi 6, sifar menjadi 10. Walaupun jawapan 5, tapi cara mereka telah salah. Okey, disebabkan mereka mempunyai masalah seperti ini, jadi saya perkenalkan mereka dengan kajian saya. Okey, jadi inilah masalah yang saya dapatilah daripada murid-murid saya. Nombor 1, mereka tidak memahami konsep pengumpulan semula. 2, mereka salah faham dengan penolakan nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil. Yang ketiga, sikap terburu-buru untuk menyiapkan kerja rumah. Okey, fokus saya akan mengajar mereka menggunakan kaedah Capstro. Okey, saya akan mengajar mereka membina konsep pengumpulan semula dalam operasi tolak. Saya mahu mereka faham konsep ini dalam minda mereka. Objektif am saya adalah membolehkan murid menyelesaikan soalan penolakan yang melibatkan pengumpulan semula dengan cara yang betul. Objektif khusus menentukan keberkesanan kaedah Capstro yang diperkenalkan dalam membantu para responden untuk menyelesaikan soalan penolakan yang melibatkan pengumpulan semula. Yang kedua, responden dapat mengaitkan konsep pengumpulan semula yang diperkenalkan dalam kaedah Capstro untuk menyelesaikan soalan penolakan yang melibatkan pengumpulan semula. Okey, persoalan kajian. Adakah penggunaan kaedah Capstro ini berkesan untuk membantu para responden untuk menyelesaikan soalan penolakan yang melibatkan pengumpulan semula? Okey, persoalan kedua, adakah responden dapat mengaitkan konsep pengumpulan semula
dalam kaedah Kapstrow untuk menyelesaikan soalan penolakan yang melibatkan pengumpulan semula. Okey, prosedur kajian tindakan saya. Mula-mula saya mengenal pasti masalah yang timbul di dalam kelas. Okey, masalah yang timbul adalah murid saya tidak dapat menyelesaikan soalan penolakan yang melibatkan pengumpulan semula. Selepas mengenal pasti masalah, saya kena merancang alternatif penyelesaian masalah saya adalah menggunakan kaedah Kapstrow dalam pengajaran konsep pengumpulan semula. Tindakan saya kena melaksanakan pelan tindakan menggunakan kaedah Kapstrow dalam pengajaran konsep pengumpulan semula. Lepas itu, saya hendak memantau kesan tindakan saya. Cara saya memantau adalah melalui satu temu bual, analisis dokumen, lembaran kerja 1, 2, 3. Okey, saya akan menganalisis data dan menilai data yang dikumpul. Kalau data itu menunjukkan kesan positif, maka kajian tindakan saya dikira berjaya lah. Kalau tidak berjaya, maksudnya data itu tidak mendatangkan apa-apa peningkatan, saya kena mengenal pasti masalah sekali lagi. Adakah kajian saya telah berlaku kesilapan? Okey. Kumpulan sasaran saya adalah 8 orang murid dari tahun 3. Mereka terdiri daripada 4 orang murid lelaki dengan 4 orang murid perempuan. Okey. Sebelum saya memilih mereka menjadikan kumpulan sasaran saya telah menjalankan ujian kuis dahulu. Responden 1 hingga responden 8 ini dipilih kerana markah ujian kuis mereka agak rendah apabila mereka menyelesaikan soalan penolakan melibatkan pengumpulan semula. Okey, kalau murid yang mendapat ujian kuis tinggi, maksudnya mereka sudah dapat menguasai konsep itu, saya tidak pilih lah untuk dijadikan sasaran untuk kajian saya ini. Intervensi kajian, okey. Mula-mula, para responden akan diperkenalkan dengan kaedah Kapstrow lah. Bahan-bahan ini akan digunakan dalam kaedah ini akan ditunjukkan dulu. Kemudian soalan akan diberikan dan demonstrasi bagaimana menyelesaikan soalan menggunakan kaedah Kapstrow. Okey, ini adalah bahan yang saya sediakan Kapstrow lah untuk menyelesaikan masalah. Okey, saya sediakan 4 cawan kertas yang dilabelkan dengan nilai tempat lah. O adalah ones, maksudnya sah. T adalah tens untuk puluh, H adalah 100 untuk ratus, TH untuk thousand, iaitu ribu. Okey, papan petunjuk ini saya akan tunjukkan kepada murid. Okey, ini adalah warna penyudut, 4 jenis warna. Kalau untuk nilai tempat sah, saya akan menggunakan straw kuning. Kalau nilai tempat puluh, menggunakan straw hitam. Nilai tempat ratus, straw merah jambu. Nilai tempat ribu, straw warna ungu. Perwakilan dia, kalau puluh, satu batang straw hitam mewakili 10 batang straw kuning. Maksudnya 1 puluh itu mewakili 10 sah. Kalau 1 straw merah jambu, 100 lah maksudnya. Dia juga mewakili 10 batang straw hitam. Maksudnya 10 kali 10. Okey. Begitu juga dengan straw warna ungu, wakilnya 1 straw ungu mewakili 10 batang straw merah jambu. Okey, ini adalah contohlah soalan demonstrasi saya. Soalannya 2553 tolak dengan 326. Okey, mula-mula sediakan straw dulu untuk 2553. Okey, sekarang kita akan mulakan penolakan. Mulakan penolakan dengan menolak nombor di tempat sah dahulu, iaitu nombor 6. Okey, 3 kena tolak dengan 6 lah.
Jadi daripada sini, murid akan tahu hanya 3 straw saja di tempat sa. Maksudnya 3 straw itu tidak dapat tolak 6. Jadi melalui cup straw ini, murid dapat lihat rupa-rupanya 3 tak dapat tolak 6, mereka kena pinjamlah dari tempat nilai tempat puluh. Jadi satu straw hitam akan hilang, mula-mula ada 5, sekarang dia akan tinggal 4 sahaja. Jadi satu straw hitam itu hilang, saya akan simpangkan 10 batang straw kuning di nilai tempat sa. Okey, jadi sekarang kita sudah boleh mula membuat penolakanlah di nilai tempat sa dulu. Okey, iaitu kalau sekarang kita tengok nilai tempat sa itu ada 13 straw. 13, sekarang kita boleh tolak 6 lah. Okey, jadi kita boleh cubalah. Kalau murid sudah maksudnya kalau mereka sudah mahir, mereka boleh menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Kamu boleh ambil keluar saja straw, maksudnya 326 itu. Dari kiri ke kanan pun dapat. Okey, biasalah kita buat dari belakang dululah. Okey, 6 straw hilang. 2 straw hilang di nilai tempat 10 kerana 26 kan. Jadi nilai tempat 100 tu, 100 tu kena kita ambil balik 3 straw. Jadi jawapannya akan keluarlah 2227. Okey. Cara mengumpul data untuk kajian tindakan saya ini, saya akan menggunakan 3 cara, iaitu pra-test dengan post-test. Pra maksudnya sebelum ujian ini sebelum kaedah Capstro ini diperkenalkan, saya akan adakan ujian pra dulu, kemudian akan menilai mereka semula dengan memperkenalkan kaedah Capstro dan menjalankan ujian post untuk melihat perkembangan ataupun terdapat peningkatan ataupun penambahbaikan konsep mereka ke tidak. Nombor kedua adalah temu bual, kemudian nombor 3 adalah lembaran kerja 1 dengan 2. Okey, melalui pra-test dan post-test, okey, kita dapat lihat responden nombor 1, responden 1 R1, pra-test 30 meningkat kepada post-test 70. Maksudnya peningkatan 40% lah. Okey. Untuk responden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mereka pun sama. Okey. Ming itu maksudnya saya ambil purata. Masa pra-test untuk 8 orang responden itu, purata mereka hanya 20 markah sahaja. Tetapi selepas kaedah Capstro ini diperkenalkan, maka mereka telah meningkat kepada 53.75%. Maksudnya, purata peningkatan 33.75%. Okey, ini adalah jadual lah pembandingan. Yang warna biru itu adalah pra-test, maksudnya sebelum kaedah ini diperkenalkan. Kemudian warna merah itu adalah selepas kaedah Capstro diperkenalkan, ujian post. Boleh dilihat 8 responden ini menunjukkan peningkatan selepas kaedah Capstro diperkenalkan. Okey, ini adalah soalan pra lah, ujian pra dengan ujian post lah. Kita ambil satu contoh. Responden kedua untuk pra-test. Untuk soalan ketiga, okey, sebelum kaedah Capstro diperkenalkan, dia menolak nilai sifar. Apabila sifar tolak dengan 5, dia masih tidak pandai, dia tolak menggunakan 5 tolak sifar. Nombor besar tolak dengan nombor yang kecil. Kemudian nilai tempat 10 pula, dia okey 5 tolak 3. Tapi nilai tempat 100 salah lagi. Dia tolak menggunakan 4 tolak sifar. Dapatkan jawapan 4. Itu adalah cara yang salah. Okey, apabila kita lihat kepada ujian post, dia sudah mahir kerana dia sudah faham
apa itu kaedah pengumpulan semula. Maksudnya kalau tidak cukup, kena pinjam lah. Apabila dia tengok dalam kaedah Capstro itu, tak ada straw dalam nilai tempat SAR, jadi otomatik lah dia akan carikan straw di depan nilai tempat puluh itu, ambilkan satu keluar, kemudian simpankan 10 masuk ke dalam nilai tempat SAR itu, 10 straw masuk. Kemudian 10 straw itu akan tolak dengan 5. Kemudian straw di nilai tempat puluh itu akan tinggal 4. 4 itu kalau tolak 3, ambil 3 keluarlah, bagi 1. Okey, yang depan nilai tempat ratus tu pun sama. Sifar dah dapat tolak dengan 4. Okey, dia tahulah tak ada benda mau tolak, dia akan cari nilai tempat 1000 itu, ambil 1 keluar, simpankan 10 masuk. Jadi nilai tempat ratus tu ada 10 straw, tolak dengan 4 bagi 6, nilai tempat 1000 itu masih bagi 6. Okey, jadi ini adalah perbandingan lah hasil kerja responden saya. Ini adalah melalui temu bual lah. Okey, contoh saya ambil responden 1. Sebelum kaedah ini diperkenalkan, dia kata, okey cikgu, saya boleh buat ada yang senang sikit saja. Okey, yang maksudnya senang, maksudnya dia pandai buat. Kalau tak ada melibatkan pengumpulan semula lah. Kalau melibatkan pengumpulan semula tu, dia akan terbalik lah. Maksudnya nombor besar tolak nombor kecil lagi lah. Okey, apabila temu bual akhir, maksudnya selepas kaedah Capstro diperkenalkan, dia jawab, ya cikgu, sekarang sudah menjadi senang, sudah. Okey, jadi 8 orang responden tu semua menunjukkan positif lah. Okey. Okey, pandangan para responden terhadap soalan penolakan yang melibatkan pengumpulan semula telah berubah dari negatif kepada positif. Jadi ini menunjukkan kaedah ini banyak membantu mereka dalam pembinaan konsep pengumpulan semula. Okey, ini adalah lembaran kerja lah. Maksudnya ini lembaran kerja ini tidak sama dengan ujian pos dengan ujian pra. Lembaran kerja satu ini saya suruh mereka buat kerja rumah, tidak maksudnya tidak melihat kepada BBM yang saya bina tadi itu. Okey, sebelum intervensi maksudnya mereka menyelesaikan soalan mengikut kemahiran mereka sendiri. Jadi banyak yang salah lah. Selepas intervensi itu, maksudnya selepas kaedah itu diperkenalkan, mereka sudah memahami konsep itu. Jadi semualah 8 orang menunjukkan peningkatan daripada beratus skor betul mereka. Okey, jadi ini adalah hasil kerja mereka lah, lembaran kerja 1 dengan lembaran kerja 2 lah. Saya tunjukkan saja. Okey, dapatan kajian. Peningkatan prestasi pencapaian semasa ujian POS menunjukkan kaedah Capstro dapat membantu para responden menyelesaikan soalan penolakan yang melibatkan pengumpulan semula. Dapatan daripada temu bual juga menunjukkan para responden berubah fikiran mereka terhadap soalan penolakan yang melibatkan pengumpulan semula daripada negatif ke positif. Maksudnya, mula-mula mereka rasa itu soalan agak susah lah. Sekarang mereka sudah rasa masih okey lah, bukannya susah sangat. Prestasi pencapaian para responden dalam lembaran kerja 2 yang telah meningkat menunjukkan mereka telah berjaya mengaitkan konsep pengumpulan semula dalam operasi tolak. Okey, minat mereka dalam mempelajari mata pelajaran ini juga meningkat dengan menggunakan alat bantu belajar lah. Okey, refleksi saya. Okey, melalui kajian tindakan ini, saya telah mengetahui cara untuk membuat refleksi dan menambah baikkan. Macam mana untuk mengajar anak murid saya dengan lebih baik. Saya juga telah belajar cara untuk mengesan kelemahan dan juga masalah yang dihadapi oleh mereka semasa pembelajaran mereka. Saya telah mempelajari banyak cara untuk menganalisis data. Okey, sentiasa belajar daripada kesilapan. Kemudian saya lebih yakin semasa saya menyampaikan sesuatu pengajaran.
Oke, sekian saja untuk kolokium saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.